الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita sambung balik tanda kiamat yang berikutnya pada malam ini. Tanda kiamat masih lagi dalam tanda-tanda kecil. Kita masih lagi dalam tanda-tanda kecil berkaitan dengan kiamat. Tanda kecil yang ke-14, kathratus syurat wa a'wanudh zalamah. Kathratus syurat wa a'wanudh zalamah. Banyak munculnya pembantu-pembantu, penasihat-penasihat yang zalim terhadap para pemimpin. Salah satu benda yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tanda kiamat di akhir zaman, munculnya penasihat ataupun kawan, pembantu kepada para pemimpin pemerintah yang terdiri daripada golongan orang-orang yang zalim dan jahat. Maknanya di akhir zaman ini, suatu benda yang disebut oleh Nabi akan berlaku. Kamu akan melihat para pemimpin pemerintah, orang-orang yang berada di sekeliling mereka yang terdiri daripada penasihat, kawan-kawan, pembantu mereka itu adalah orang yang zalim. Menunjukkan pemerintah itu mungkin tak zalim, pemerintah itu mungkin orang yang baik, tetapi orang yang berada di sebelahnya adalah orang yang zalim, mengakibatkan pemerintah tersebut terpengaruh dan melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Tuan-tuan, bila Nabi sebut akan munculnya pembantu, rakan, penasihat, kawan yang zalim pada pemerintah, itu tanda kiamat. Kerana pemerintah ini dia akan buat sesuatu yang dia dapat daripada orang kanan dia. Banyak benda yang pemerintah tak tahu, pemimpin tak tahu, tetapi mereka memutuskan sesuatu itu berdasarkan apa yang mereka dengar dan mereka dapat daripada orang yang dekat dengan mereka. Kalaulah orang yang dekat dengan pemimpin itu, orang yang rapat dengan pemimpin itu, al-umara, ulatul umur, ulil amri, orang yang baik, orang yang saleh, orang yang wara, orang yang adil, pemerintah juga akan melakukan sesuatu yang baik. Sebab tuan-tuan, dalam banyak hadis, orang yang dekat dengan kita, kawan, isteri, rakan, merupakan manusia yang memberi kesan kepada diri kita. Antara benda yang Nabi sebut, yang kita nak kena dengar elok-elok, pertama kata Nabi,
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, benda ni kita kena dengar, kita kena perhati dan kita kena faham elok-elok. Apa dia benda tu tuan-tuan? Yang mencorak dan membentuk manusia itu adalah orang yang rapat dengan dia. Kita panggil kawan lah, rakan, teman. Banyak hadis Nabi memperingatkan manusia supaya melihat, memilih, tengok siapakah orang yang berada dekat dengan dia. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata apa? Perumpamaan orang yang baik, kawan yang baik, kawan yang elok itu dengan kawan yang buruk dan jahat, sebagaimana kamu berteman dengan orang yang jual minyak wangi. Kata Nabi, kawan yang baik, kawan yang saleh, rakan yang baik, rakan yang saleh, penasihat yang baik, penasihat yang saleh, ibarat orang yang jual minyak wangi. Kalaulah kamu tak dapat minyaknya, kata Nabi, kamu akan terkena baunya. Ini contoh yang Nabi buat. Ini contoh yang Nabi bagi. Kata Nabi, orang yang baik seperti orang yang jual minyak wangi. Kita duduk dekat dengan orang jual minyak wangi ni, kita tak boleh minyak sebotol pun, korang-korang dia calik 2-3 calik, kita pun boleh bau juga. Maknanya kesan. Nabi cuba menyampaikan kesan daripada kawan yang baik. Kalau pemimpin itu orang yang di sebelahnya orang yang agama, orang yang warak, orang yang baik, tentulah apa yang akan dia buat itu juga benda yang baik. Suami, kalau istrinya orang yang salihah, istrinya orang yang baik, suami juga akan terkesan dengan kebaikan dan kesalehan isteri, kan? Sebab kawan ni memang bagi kesan. Jahat dan buruk kita, kata Nabi, bergantung kepada kawan. Dan Nabi kata kawan yang buruk seperti kamu berteman dengan orang yang buat besi. Ini Nabi sebutlah hadis Bukhari, yang mana kalau kamu tak kena apinya, kamu akan kena busuk bahangnya. Itu satu hadis. Hadis yang kedua kata Nabi, al-mar'u, seseorang itu, din agamanya, amman yukhalil, bergantung kepada dengan siapa dia berkawan. Kata Nabi, agama seseorang itu bergantung kepada amman yukhalil, siapa dia berkawan. Sebab itu kata Nabi, falyanzur, hendaklah kamu tengok dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berteman, dengan siapa yang dia rapat. Kerana orang itu akan memberi kesan kepada agama dia. Kalau kita orang yang baik, kita kawan dengan orang yang tak baik, kita juga akan ikut. Pengaruh rakan. Nabi sebut, sebelum orang lain bercakap, Nabi dah cakap dah. Kalau kita kawan dengan orang yang memang suka cakap bohong, sikit sebanyak kita akan belajar untuk berbohong, kan? Sebab itu dalam hadis yang lain, ketika mana pembunuh yang bunuh 100 orang nak bertaubat, apa nasihat yang diberikan oleh orang alim itu kepada dia? Intaliq ila ardin kadha wa kadha fa'budillah ma'ahum. Ketika mana kawan tu yang bunuh 100 orang tu, dia nak bertaubat, dia tanya, macam mana aku nak bertaubat? Kawan tu kata dekat dia, intaliq ila ardin kadha wa kadha, hang kena keluar daripada tempat ini. Sebab yang duduk di tempat ini, yang kawan dengan hang di sini, semuanya karut. Maka kalau betul hang nak bertaubat, kalau betul hang nak berubah, kalau betul hang nak jadi baik, hang kena keluar pergi ke satu tempat, di sana semua orang-orangnya baik. Hang berkawan dengan depa, hang akan beribadah sama dengan depa. Dalam hadis Bukhari, ini nasihat yang diberikan oleh orang yang alim kepada orang yang nak bertaubat. Sekiranya dia benar-benar nak bertaubat, dia kena memilih kawan yang baik. Dia kena tinggal kawan yang buruk. Tinggal buang. Kawan tu kata, tinggal buang. Habis kawan dengan orang yang baik. Kalau tidak, hang tak akan berubah. Banyak dalam hidup kita ni tuan-tuan, yang kita dapat itu daripada kawan kita. Banyak orang yang kenal agama kerana dia berkawan dengan orang yang baik.
Banyak orang yang baik bertukar menjadi tak baik kerana dia berkawan dengan orang yang tak baik. Contoh cukup banyak. Cukup banyak. Anak-anak kita yang duduk dalam rumah tak tahu nak bercakap mencarut, tak tahu nak bercakap kotor. Bila pergi ke sekolah tak perlu sebulan, cukup sehari, balik sudah boleh keluar perkataan-perkataan yang kita tak sangka dia boleh bercakap. Benda yang kita tak pernah ajar, tetapi dia dengar daripada kawan dia. Nabi suruh kita pilih jiran sebelum pilih rumah, kerana jiran akan jadi orang yang dekat dengan kita. Demikianlah Nabi mengingatkan para pemerintah, al-umara, apabila nak melantik menteri, nak melantik penasihat, hendaklah melantik orang yang dekat dengan Tuhan. Kerana kata Nabi SAW, setiap daripada pemimpin ini ada dua jenis bitanatan. Ada dua jenis bitanah. Bitanatun ta'muruhu bil khair wa tahudduhu. Satu pemimpin yang ada kawan penasihat yang suruh buat benda baik dan dia bantu pemimpin itu buat benda yang baik. Satu lagi bitanatun ta'muruhu bisyarr. Satu lagi jenis, dia dua jenis ya. Satu jenis yang suruh buat benda baik dan dia tolong pemimpin itu untuk buat benda baik. Satu lagi tuan-tuan, pemimpin yang ada penasihat yang buruk dan penasihat ini akan nasihat dia untuk benda yang buruk. Dan kata Nabi, di akhir zaman pemimpin akan rosak kerana orang yang berada di sebelahnya. Pemimpin itu akan rosak kerana orang yang berada di sebelahnya. Ini kata Nabi, antara tanda akhir zaman, keluar, muncul, datang ramai daripada penasihat-penasihat yang zalim, yang merosakkan. Kita tengok dalam filem, dalam drama kan, ada penasihat yang baik, ada penasihat yang buruk kan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abi Umamah. Jadi bila kita dengar tuan-tuan tanda kiamat ini, tanggungjawab kita memilih kawan. Dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita bermajlis. Para ulama dulu tengok siapa kawan dia. Mereka tak tengok dia tu, tengok dengan siapa dia berkawan. Kerana mereka boleh tahu, mereka boleh nilai seseorang itu hanya berdasarkan dengan siapa dia berkawan. Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi hadhihi al-ummah fi akhir az-zaman rijalun, akan ada di dalam umat ini pada akhir zaman rijal, penasihat-penasihat atau lelaki, yakhruju rijalun min hadhihi al-ummah fi akhir az-zaman ma'ahum siyat ka'annaha adnabul baqar yaghduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi ghadabih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Akan keluar daripada umat ini, daripada akhir zaman, mereka yang memegang siyat, cemeti, rotan, yang mana gambaran kepada pemimpin yang zalim, gambaran kepada pemerintah yang zalim. Dan pemerintah, pemimpin yang zalim ini, dia bergantung kepada siapa orang yang dekat dengan dia. Seterusnya tuan-tuan, dosa atau tanda kiamat yang berikutnya, yang ke-15. Sekarang ini juga kita boleh tengok, kita boleh tengok tanda kiamat yang ke-14 ni, orang yang duduk dekat dengan pemimpin. Siapa? Kita boleh tengok pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin kita dan sebagainya. Ini satu nasihat untuk kita kan? Siapa orang yang dekat dengan dia? Orang yang dekat, orang yang baik kita nak kenal ni, orang yang dia berkata suatu benda yang kita tak suka dengar. Cara kita nak kenal orang yang jujur, orang yang baik, yang rapat, ikhlas dengan kita, orang yang berkata sesuatu yang kita tak suka dengar. Itu orang yang betul.
Kita nak kawan, kita cari kawan yang dia kata itu bukan kerana redha kita, tapi kerana redha Tuhan. Dia kata tu sesuatu yang boleh membetulkan kita, bukan membetulkan apa yang kita kata. Faham tak? Membetulkan apa yang kita kata ni. Kita kata macam mana? Betul. Baik tak? Baik. Boleh tak? Boleh. Kan? Sehingga tak ada benda yang keluar salah. Setiap apa yang keluar, tak kira betul dan salah, kita mesti pertahan. Pasal apa? Pasal dia ketua kita. Ini ta'assub yang cukup teruk. Ini bukan sifat agama, kan? Apa yang keluar daripada orang yang kita sokong, tak ada yang salah, melainkan betul belaka. Tapi apa yang keluar daripada orang yang kita tak suka, tidak ada yang betul, melainkan salah belaka. Apa yang keluar daripada mulut orang yang kita sokong, ketua, pemimpin kita, walaupun buruk, kita mesti faham kata baik. Kalaulah dia kata benda haram, kita kena faham kata dia bukan kata benda tu haram, dia tersilap kata, dia maksudkan darurat. Maknanya kita kena takwil, kita kena pusing bagi betul. Ulama yang paling buruk adalah ulama yang mencari dalil untuk menyokong apa yang ketua dia kata. Pemimpin yang jahat adalah pemimpin yang dia cakap dulu, kemudian dia minta orang datangkan dalil untuk sokong. Dia kata, saya cakap dah ni ustaz, tolong cari dalil Zahak yang kata boleh. Quran kena ikut dia. Tetapi orang yang baik adalah orang yang kata, saya nak cakap benda ni ustaz, adakah dalil kata boleh ke tak boleh? Ini orang yang baik. Orang yang baik, kan? Tak kira siapa pun tuan-tuan, manusia ni antara dua ya. Sebab itu ulama dulu takut dengan pemerintah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab mereka takut. Mereka menggadaikan agama ini kerana sesuap nasi. Ulama-ulama dulu, mereka tak berani bodek, mereka tak berani nak ampu. Sebab itu Ibn Taymiyah mati dalam penjara. Kerana apa? Kerana dia tak kata apa yang pemerintah suruh kata. Dan pemerintah ni, dia bukan jahat kerana dia jahat, tapi kerana orang yang berada di sebelah dia. Al-Ma'mun, pemerintah yang terkenal, paksa orang kata Quran itu makhluk kerana dia mendengar apa yang disebut oleh penasihat dia. Zaman Imam Ahmad, ada satu orang nama Ma'mun. Dia ni khalifah. Dia buat keluar statement Quran makhluk, dan semua orang kena kata Quran makhluk. Akidah ini batil. Macam mana dia boleh tahu? Kerana orang yang dekat dengan dia kata macam tu, kan? Orang yang nak menghalalkan apa yang pemerintah cakap ni cukup banyak. Habuan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika dipanggil oleh Malik Zahir, pemerintah ketika itu, disebut dalam tarikh sejarah Al-Imam Nawawi, orang panggil Imam Nawawi Malik Zahir ketika itu sedang berperang dengan musuh Islam. Dia tanya pada Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata, bolehkah? Sebab ulama lain semua kata boleh. Apa dia yang dia nak kata boleh tu? Apa dia? Dia tanya Imam Nawawi, bolehkah dia mengerampas harta rakyat untuk dijadikan bekalan kepada tentera Islam berperang? Dia nak ambil harta rakyat, dia nak gunakan sebagai persiapan perang untuk dia berperang menentang musuh Islam. Dia nak Imam Nawawi kata halal. Sebab ulama lain semua kata halal, dan dia pun kata kena suruh Nawawi kata. Pasal Nawawi ni orang dengar kata dia. Pasal itu tuan-tuan, kadang-kadang
Bila kita dekat dengan pemimpin ni, antara dua, sama ada kita menasihati pemimpin atau pemimpin menggunakan kita. Kan? Apa kata Nawawi? Dia kata boleh depan pemimpin, depan Malik Zahir. Dia kata boleh, dengan syarat tuanku jual semua harta tuanku, dan tuanku guna habis harta tuanku, tak cukup, baru ambil harta rakyat. Itu jawapan Imam Nawawi kepada Malik Zahir ketika ditanya bolehkah ambil harta rakyat. Nawawi rahimahullah kata boleh dengan syarat tuanku guna dulu harta tuanku sampai habis, tak cukup, ambil harta rakyat. Tapi untuk ambil harta rakyat, simpan harta tuanku, benda itu haram di sisi agama. Ulama yang duduk di kiri kanan pemerintah, yang kipas cak udang, jet pak tayar naik atas ni, selok jubah, tutup muka, sebab mereka bimbang darah Nawawi merecik, bercakap benda yang boleh mendatangkan murka. Tetapi Allah Ta'ala menyelamatkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Inilah apa yang disebut oleh Nabi, qulil haqqa walau kana murra. Katakan benda yang benar walaupun benda yang benar itu pahit. Bukan senang tuan-tuan. Jawatan, gaji, kedudukan, ini semua benda yang menjadi pertimbangan. Nak cakap betul ini. Kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala beri penasihat yang baik kepada pemimpin. Tanda kiamat yang ke-15. Apa dia? Intishar az-zina. Ke-15, tanda kiamat yang akan berlaku di akhir zaman, intishar. Intishar ni maknanya tersebar atau banyaknya perbuatan zina. Wa minal alamat allati zaharat fushu az-zina wa kathratihi bainan nas faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi anna dhalika min asyratis saah. Dan di antara alamat Arab guna alamat ni apa? Tanda kan. Alamat apa? Alamat mati, telinga jatuh, hidung kembang, itu alamat mati. Hadis mana kita pun tak tahu, orang tua-tua yang merepek kan. Dia kata kah sikit, telinga jatuh dah ni. Alamat mati ni tuan-tuan senang. Apa dia? Sakit tanda nak mati. Tanda baru belum tentu mati kan. Guruh, kelam, tanda nak hujan. Tak tahu tak turun pun, tanda ya. Kan? Pasal itu orang Melayu kata berdentum langit, berdentum guruh di langit, air dituang. Jangan duk apa, tanda baru, jangan duk tuang lagi, jangan duk gelopoh, jangan duk apa, celapak. Tanda. Dia berkata, adakah tanda mati ustaz? Sakit lah. Tu tanda mati. Dia kata banyak apa dia? Tak biasa cium, tak biasa makan 2 pinggan makan, tak biasa beralih tengok. Ini metro bukan hadis. Kita tak ada. Tak payah duk takut lah tanda mati ni, mengarut. Kalau kita tahu sekalipun kata tu tanda mati, nak buat apa? Nak lari. Dia kata telinga aku jatuh ni, betul nak buat lagu mana abang? Aku tak boleh duduk Malaysia lah, kok malaikat cari, aku nak tukar alamat. Tanda mati pun duk geram 100 hari sebelum mati. Sepatutnya baguslah kalau kita tahu mati kan. Bila kita tahu kata kita nak mati bila, keluar mai tanda, kita dah buat preparation, persediaan. Pasal itu Nabi tak abang kan? Mati ni dia datang baghtatan, dia datang secara mengejut.
Dia datang secara mewujud. Kalau tahu tuan-tuan, tak naik kapal terbang tu, tobat dah. Tak tahu, tak tahu. Kalau dia tahu dia mati kan, telinga jatuh. Dia kata aku tak boleh naik kapal terbang ni, awak telinga aku jatuh. Mengaut kan. Dia tak ada ustaz abang. Kira. Wa minal alamat allati zaharat, dan di antara tanda-tanda yang akan keluar berlakunya kiamat sebagaimana yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fusyu'uz zina, banyak dan melatanya, cukup banyak perbuatan zina. Betul tak tuan-tuan? Dah berlaku ke tak? Dah berlaku kan? Apa tanda banyaknya zina? Tanda banyaknya zina, banyaknya anak yang tidak ada apa. Dia berkata ni semua Isa. Isa mana? Isa kok hang. Dia kata ni semua Isa ni. Tak ada apa. Tamak sikit kan. Zina ni satu perbuatan yang cukup teruk. Perbuatan yang tak ada dalam zina. Pasal itu Quran dia, bila dia haramkan zina, tuan-tuan tengok dalam Quran kan, bila dia haramkan zina, dia bukan kata jangan zina wala tazni, dia akan kata jangan berzina. Dia kata apa? Wala taqrabuz zina, jangan hampir. Maknanya bukan zina tu saja haram, perbuatan yang membawa kepada zina dikenali dengan istilah muqaddimatuz zina, ghaba, peluk. Dia kata kita akan zina kita peluk, kita akan zina kita ghaba, kita akan zina kita cium. Yang haram tu zina. Zina tu apa? Zina tu sebagaimana disebut dalam hadis, masuknya batang celak ke dalam bekahnya. Ketika Ma'is bin Malik mai dekat Nabi, dia kata qad zannaitu, aku berzina, fatahhirni, tolong bersihkan aku. Nabi tanya dekat dia, aghamasta, hang ramah saja ke? Dia kata tak. Qad zannaitu. Aqabbalta, hang cium-cium saja ke? Tak. Dia kata aku tahu apa tu zina, iaitu memasukkan batang celak ke dalam bekahnya. Ta'rif zina tu. Tetapi zina ni daripada awal lagi sadduz zara'i', sudah ditutup jalan-jalan yang membawa kepada zina. Dia kata depa kan berzina apa awal dia berusung ya. Biar pilah depa nak berkawan. Yang kita juga dulu. Pi duk habaq dah jahat. Selapis pi duk habaq kena jahat pula. Kita jahat sudah, jangan duk biar anak kita jahat. Pok mok ni ceramah ni, tengok kalau dah jodoh kita tak hati sangat bab-bab ni punya dungu pok mok ni. Weh, mangkit-kah nu. Dia duk tunggu di bawah tu, nak pergi mana? Yang pok bagi motivasi pula. Tu cukup duit Nabi tu. Kami nak pergi ustaz. Cukup duit. Tanya cukup duit. Bagi sporting. Zina ni meruntuhkan nasab keturunan, menjatuhkan maruah, merosakkan agama. Zina, dosa yang paling tua sekali zina. Kita kadang-kadang fikir dan zina ni banyak berlaku di akhir zaman ni, kita tak heran sebab Nabi sebut. Nabi dah bagi tahu berlakunya banyak zina ni, kita tak pelik kerana ia adalah tanda kiamat. Kita pelik kalau tak ada. Ada tu kira betul hadis. Kau tak ada, gimana Nabi kata banyak tapi tak ada, kita pelik. Tapi kalau banyak zina, hang tak payah duk pelik. Nabi habaq dah 1400 tahun. Akhir zaman hang akan kelih banyak. Cuma kadang-kadang tuan-tuan, kita duk tengok zina ni banyak kerana apa? Kerana yang halal itu susah, yang haram itu mudah. Salah satu daripada sebab banyaknya zina ni
Kerana apa? Kerana mudahnya zina, payahnya kahwin. Payahnya kahwin. Benda ni tuan-tuan, realiti. Tak payah duk sembang, tak payah duk buat kajian. Cuba tanya mereka yang buat zina tu. Satu, memang mereka jahat lah. Kalau mereka tak jahat, mereka tak berzina. Nabi kata, la yazni adzani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang penzina ketika mana dia sedang berzina, dia beriman. Maknanya dia tak beriman, pasal itu dia berzina. Dia memang jahat, kita tak nafikan, tapi kita kena tanya, pasal apa dia jahat? Kadang-kadang kerana yang baik, yang halal itu payah. Hok ni kita menyulitkan yang halal. Nak berkahwin ni lebih susah daripada berzina, kan? An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah wa yadhhar az-zina. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, antara tanda-tanda kiamat wa yadhhar az-zina, tersebar atau terbanyak atau ternampaknya zina. Zina ni kata cerok kita boleh tengok, kan? Dan zina ni, hukuman yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran hanyalah rejam, hanyalah sebab. Az-zaniyatu wal-zani, penzina wanita dan penzina lelaki. Tuhan sebut perempuan. Sebab apa? Sebab punca kepada zina ini adalah perempuan. Punca, tapi dua-dua kena. Perempuan lah mula, kan. Kalau perempuan tak mula, dia tak jadi. Kalau jantan galak perempuan tak mau, tak jadi. Kalau perempuan mau, jantan saya mau. Az-zaniyatu. Sebab itu Islam halalkan nikah, suruh menikah. Sebab salah satu cara untuk mengelakkan zina, tak ada jalan lain melainkan menikah. Sebab itu ulama kata orang yang tak menikah ada dua, sakit atau dia jahat. Menikah ni kita nafsu, kita mesti lepaskan nafsu kita dengan cara yang baik. Nabi ajak kita, bila kamu keluar tengok perempuan naik nafsu, balik bertemu dengan isteri kamu. Hadis Muslim. Ada solution dia masalah ni, kan? Sebab itu Quran kata, az-zaniyatu wadh-dhani fajlidu kulla wahidin mi'atu jaldah. Penzina wanita dan penzina lelaki hendaklah disebab 100 kali. Disebab. Ini untuk yang tak kahwin, ghairu muhsan, yang tak menikah lagi, tibai 100 kali. Tibai dalam Islam ni tibai elok, tibai baik, kan? Tibai ada cara nak tibai lah, tapi tibai tu pula tak boleh satu tempat. Kalau tibai kita balun pungkuk tu sampai relai, kan? Tapi dalam Islam dia kena tibai bagi rasa semua. Kalau kahwin, tengalung dengan batu sampai mati. Dan orang yang tengalung tu, dia kena tengalung dengan betul-betul tengalung. Tak boleh dia kesian. Sebab apa? Kalau kita fikir dengan akal kepala kita, tak ada hukuman yang begitu zalim tengalung orang. Pertama apa? Lama nak mati. Yang kedua, seksa. Sula tak ada. Ni sula ni Piramli merepek, kan? Tak ada sula-sula ni main. Mana sula? Hadis mana? Tu pun bukan Piramli, penasihat tu sahih, kan? Advisor dia tu karut. Dia tak tahu tu, kan? Ulama kata pasal apa dia kejam orang yang kahwin? Kerana orang yang kahwin ini, sebab itu tingkatan zina ni dia beza tau. Dalam hadis sebut dosa zina ni dia tak sama level. Pertama, orang yang kahwin lebih besar dosa dia daripada orang tak kahwin. Dia dosa pun tak sama level. Kalau tuan-tuan tanya,
Antara orang kahwin dengan tak kahwin, yang mana lebih besar, lebih berat? Nabi habaq yang kahwin. Pasal apa? Sebab yang tak kahwin, dia berzina, kita faham sangat. Sebab tak ada tang mana dia nak kata apa bagi, nak lepas. Kan? Pasal apa hang berzina? Hang ada bini tak? Tak ada. Okey kan? Dia bukan okey tu boleh, maknanya kita faham lah. Tapi kalau orang yang ada bini dia berzina, memang haprak hang ni. Kita pun memang tuan-tuan bayang apa yang akan jadi. Itu level tak sama kan. Orang yang tua dengan orang muda berzina, kata Nabi, yang tua lebih teruk dan besar azab dia berbanding orang muda. Pun tak sama. Orang tua berzina, dosa dan akibat dia lebih berat, lebih besar berbanding orang muda. Pasal apa? Orang muda pada adat kalau dia berzina kita faham. Pasal apa? Pasal muda, bergelora, tengah duduk membara. Tapi kalau tua yang sepatutnya main berzikir, nak kayuh gerek pun tak larat dah, tiba-tiba duk pi ragah boleh lagi. Memang mengarut betul. Katok dengan mertun bang. Pasal tu kalau kita dengar kalau kita dengar tuan-tuan ni, saya tanya betul kalau tuan-tuan kan masuk surat khabar, baca umur perogol 25, tuan-tuan apa feel tuan-tuan? What you respond bila 25 apa? Okay, ya 25 padan lah. Kalau 25 tak rogol pelik. Umur muda tak rogol pelik Tapi reaksi dia tentu tak sama kalau 65. Baca-baca umur perogol 60. Puih. Nak mampu tua boleh lagi. Jangan main tuan-tuan, jangan main. Kita punya reaksi kita geram macam nak koyok suara khabar, macam nak pergi tenyeh orang tua tu. Kan? Kita baca tok wan rogo cucu dengan orang muda rogo cucu lain. 65 dengan kencing manis, darah tinggi, gout, boleh duk agah lagi. Pasal itu Nabi kata kalau orang tua boleh pergi berzina, kalau ada orang tua berzina, memang tak ada manusia paling teruk melainkan kau ni. Umur macam ni tak patut dah, dengan nak mati, dengan tak lama lagi orang nak simpan, boleh beli kain kapan siap-siap dah. Kan? Boleh pergi tengok dah tang mana, boleh pergi tengok dah 60 tu, boleh pergi tengok dah tang mana nak simpan. Boleh pergi tengok dah. Tiba-tiba boleh duk buat lagi. Nabi kata tak. Dan kata Nabi lagi, antara rogol atau zina, berzina dengan orang yang ada hubungan dengan berzina dengan tak ada hubungan. Orang yang berzina sumbang mahram itu, orang berzina yang ada hubungan darah daging lebih berat daripada orang yang tak ada hubungan darah daging. Pasal itu Nabi kata seburuk-buruk penzina yang berzina dengan isteri jirannya. Level tak sama. Sebab itu hukuman pun tak sama. Orang kahwin mati, orang tak kahwin takat tibai. Dan kenapa Tuhan suruh kejam? Kerana nikmat zina itu dirasai oleh seluruh tubuh, maka azabnya sesuai dengan apa yang dia rasa. Dia syok daripada kepala sampai kaki, maka kita kejam dia daripada kepala sampai kaki. Dan dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi akhir zaman ba'da zihab al-mu'minin yabqa shirarun nas. Pada akhir zaman akan hilangnya orang beriman, yang tinggal adalah manusia yang jahat. Yataharajun taharujul humur kama jaa fi haditsin Nawas, wa yabqa shirarun nas. Akan ada manusia di akhir zaman, manusia yang jahat. Yataharajuna fihi taharujul humur, iaitu orang yang berzina sehingga orang lain boleh nampak. Kata Nabi macam binatang. Binatang kalau dia nak buat, dia bukan kira dah orang ada tak ada. Lah pun dulu mungkin sembunyi-sembunyi kan, pi bawah nu, pi lah hutan ni, lah tak ada, pi jalan jadi. Orang tak kira nak peluk, nak cium kan, depan orang ramai tak ada masalah. Sebagaimana binatang tak tahu malu, demikianlah manusia di akhir zaman. Cuma satu, sebelum kita selesai bab ini, ada benda yang saya nak tambah untuk kita kongsikan.
Cerita pasal zina ni kita tak cerita banyak, tuan-tuan pun tahu kan. Cuma ada dua isu yang penting lah berkaitan dengan zina ni. Pasal kita tak dapat elakkan zina ni semakin banyak. Isu yang kerap orang tanya adalah tentang hukum berkahwin dengan wanita yang dia berzina. Wanita yang zina tu kahwin, kita nak sentuh sikit malam ni. Dan juga berkaitan dengan anak zina. Ini agak penting lah, sebab persoalan yang sering timbul apabila berlakunya zina adalah hubungan kahwin orang yang dah berzina tu. Sama ada dia berkahwin dengan lelaki yang berzina dengan dia, ataupun dia berkahwin dengan lelaki yang tak berzina dengan dia. Dan bagaimana pula status anak zina. Ini dua soalan yang timbul apabila berlakunya zina. Tapi dosa zina ni tuan-tuan, dosa yang kita dengan manusia. Kita buat sesuatu yang tak betul dengan manusia, kan? Maka tak akan selesai sehingga kedua-duanya itu bertaubat, kan? Sedikit ringkaslah, kukuklah tuan-tuan. Bukanlah dalam keluarga tuan-tuan ada kawan-kawan ke, jiran ke yang terlajak, kan? Kita tak bolehlah salah pasal benda ni. Iman kan turun naik. Iman ni turun naik. Al-imanu yazid wa yanqus, kan? Orang yang berzina ni ada harapan untuk dia bertaubat. Kita tak boleh hukum dia lah. Kita tahu perbuatan tu salah, dosa tu besar, akibat dia buruk, tetapi pintu taubat untuk dia masih terbuka. Sebab itu hadis katanya anak zina ni tak masuk syurga, hadis yang palsu. Kononnya ada hadis Nabi kata anak zina tak masuk syurga, bukan takat tu ya, 7 keturunan. Hadis ni palsu. Dia bukan anak haram, pak mak dia yang haram. Dia tak ada, dia anak yang lahir dalam keadaan, kata Nabi, kullu maulud yulad alal fitrah. Setiap anak, Nabi tak kata anak yang sah, anak sah, anak tak sah, setiap anak lahir dalam keadaan tak ada dosa. Jadi pasal apa yang kita nak pergi blame, nak pergi salahkan anak zina, kan? Cik. Memanglah kita disuruh untuk pilih isteri, pilih pasangan yang baik, tapi kalau ditakdirkan kita pergi berkawan dengan anak zina, tak ada masalah. Pak mak dia yang bersalah, dia tak tahu apa. Dan Quran kata wala taziru waziratun wizra ukhra, tak menanggung dosa orang lain di atas perbuatan orang lain. Pak mak dia buat dosa, pak mak dia lah tanggung, dia tak tahu apa. Dia posyok aku kena. Di mana keadilan Tuhan? Kan? Pasal itu hadis ni kalau kita duk baca, seolah-olah Tuhan ni tak cerdik. Orang lain punya pasal, orang lain kena tanggung. Tak ada, hadis ni palsu. Kata anak zina tak masuk syurga dan sebagainya. Cuma hukum berkahwin dengan anak zina ni, bukan anak zina, berkahwin dengan wanita yang kita berzina, kan? Ini isu. Bila kita berzina atau orang lain berzina lah kita lah. Bila orang lain berzina, kan? Bolehkah kita berkahwin dengan wanita itu sama ada dia itu mengandung ataupun tidak mengandung? Jawapannya jumhur ulama, maknanya majoriti ulama, madhab al-Imam Syafi'i, madhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal, madhab Malik dan madhab-madhab yang lain. Tuan-tuan dengar bagi clear, selesai isu ni. Berkahwin dengan wanita yang dizinai, sama ada oleh lelaki yang berzina dengan dia ataupun lelaki yang lain, hukumnya sah. Akad itu sah, sama ada wanita itu mengandung ataupun tidak. Contoh, kita pergi berzina, dia mengandung, kita nak kahwin dengan dia, boleh tak boleh? Boleh. Akad itu sah, walaupun ketika itu dia mengandung. Ini adalah pandangan yang paling kuat dan paling sahih. Maknanya tak ada masalah
untuk orang yang berzina berkahwin, sesama mereka atau dengan orang lain. Tak kira walaupun ketika dia berkahwin itu dia sedang mengandung anak zina. Sah. Dia kata kena sebut 3 kali baru sah. Very clear. Ada pendapat kata kalau dia mengandung tak sah, kena tunggu setelah dia bersalin baru boleh kahwin. Pendapat ini tidak kuat. Alasan dia, kalau kita menikah dengan wanita yang mengandung zina tu, kan, dia tak sah kerana dia sedang mengandung. Dia kata orang mengandung ni tak boleh dinikahi sehinggalah dia bersalin. Ini hanya untuk kes menikah yang sah. Sebab orang perempuan ni bila dia bercerai dia ada iddah. Kalau wanita yang bercerai suami hidup, dia bercerai suami dia hidup, dia tak mengandung, bila dia nak boleh menikah? 3 kali suci. Salasata quru. 3 kali suci. Dia tu tak mengandung dan dia bercerai hidup, bila dia nak boleh menikah? 3 kali suci. Dah dia. Bagi wanita yang mengandung, diceraikan oleh suaminya, tak kira lah suami tu cerai hidup, cerai mati, maka bagi orang mengandung, iddahnya, dia maknanya iddah ni dia tak boleh kahwin lah sehinggalah dia melahirkan anak. Maknanya lepas-lepas beranak dia boleh kah? Jadi mereka ambil iddah ni, mereka kias kepada wanita yang berzina. Mereka kata dalam Quran kata wanita yang mengandung tak boleh berkahwin sehinggalah dia bersalin. Iddah wanita yang mengandung sehinggalah bersalin. Jadi wanita yang tengah mengandung dia tak boleh kahwin sebab dia dalam iddah. Nak iddah apa kahwin pun tak. Faham tak? Tak faham sekali sembang lain waktu makan. Dia tak ada iddah lah pasal dia tak kahwin. Macam mana nak bercerai kalau tak kahwin? Kita tak kahwin lagi dengan perempuan tu, tiba-tiba bertengkar dengan dia. Kes apa? Kes dia kata kampung dia hujan, kita kata mana hujan? Lepas tu kita pun kata aku cerai hang talak 3. Perempuan tu kata bujuk aku tak kahwin dengan hang ni gila nak. Betul abang kat mak dia tak mau kahwin dah dengan lelaki tu, awak dia gila. Pasal pun hang kata lu tu dia cerai haji bila yang menikah. Gila tak gila? Gila. Ni bukan gila talak, tak talak lagi gila tau. Jadi pandangan yang kuat kata apa? Pandangan yang kuat kata tidak ada iddah bagi wanita yang tidak berkahwin. Jadi maknanya wanita yang mengandung hasil daripada hubungan zina, bukan daripada perkahwinan yang sah, maka tidak ada iddah bagi dia. Bila tak ada iddah bagi dia, walaupun tengah duk mengandung, dia bolehkah kahwin? Jadi apa yang orang kita duk buat itu tak betul lah. Tak betul tak? Tak betul. Tak betul itu apa? Kahwin dulu. Kahwin apa ni? Kahwin tutup malu. Aksiden mengandung. Apa kahwin lu? Lepas tu lepas dah bersalin, dia pun kahwin pula sekali lagi. Tak betul lah. Sebenarnya dia tak perlu dah ulang sekali lagi. Sebab apa? Sebab perkahwinan akad dia yang masa dia mengandung itu juga sudah dikira sah. Kan? Cuma kalaulah yang pergi menikah dengan perempuan tu laki-laki yang mengandungkan dia, yang buat projek dengan dia tu, maka dia boleh bersama dengan perempuan tu, tak perlu pun tunggu perempuan tu beranak. Tak tak? Contoh, A ni pergi berzina dengan B, lepas tu A menikah dengan B. B masa dia menikah tu tengah mengandung. Mengandung ni mengandung benih siapa? Benih dia lah. Jadi dia boleh tidur terus dengan B. Tetapi sekiranya B perempuan tu
dinikahi oleh selain daripada wanita yang selain daripada lelaki yang buat projek dengan dia. Kontraktor lain pergi menikah dengan kontraktor lain. Faham tak? Kontraktor yang buat projek tu tak mau nak tanggung. Kontraktor yang tak buat projek nak tanggung. Maka ni bahasa yang paling hormat lah. Kalau kita nak cakap bahasa terus terang, tuan-tuan tak lalu makan. Maka kontraktor yang tak buat projek itu tidak boleh buat projek sehinggalah projek yang terbengkalai itu selesai. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tidak boleh menyiram. Bahasa Nabi cukup cantik, bahasa kan. Kadang-kadang ustaz dia duk ajak suruh cakap elok, tidak cakap tak elok. Nabi yang cakap tidak boleh siram di atas siraman orang. Maknanya kalau kita kahwin, kita pergi jadi pak sanggup, Cina celek ke Cina buta ke, kita pergi kahwin kan. Kita pergi kahwin. Dia kata ni aku mengandung anak jantan lain. Maka dia kata okey, aku tak boleh lagi. Pasal duk ada benih orang lain. Aku kena tunggu tuai dulu baru aku boleh buh benih baru atas tanah yang bersih. Okey nah? Selesai kes tu. Okey. Ataupun dia berzina dengan terlalu banyak sehingga dia tak tahu benih siapa. Maka dia juga kena tunggu bagi keluar benih tu, barulah benih lain boleh masuk. Tapi kalau memang benih dia tak ada masalah, siraman dia boleh terus menyiram. Okey. Selesai satu bab. Clear? Clear. Timbul isu nombor 2. Isu anak zina. Okey. Anak zina. Ini masuk cerita bab ni dia memang tak sedang. Kita bang dulu. Isu dia anak zina ni. Anak zina. Pertama, anak zina tak boleh dinasabkan dengan pak zina. Dia tak boleh dinasabkan. Sebab hanya boleh dinasab atau dibinkan lah maksud nasab tu melalui akad yang sah. Apabila akad tak sah, maka segala benda yang berkaitan dengannya dianggap tidak sah. Seseorang anak itu hanya boleh dibinkan, dinasabkan dengan paknya melalui jalan yang sah, akad yang sah. Kalau selain daripada itu, tak boleh. Okey. Maka apabila tak boleh dibinkan, tak boleh dinasabkan kepada bapa, maka semua hukum yang berkaitan dengan bapa dan anak tak ada. Pertama, wali tak sabit. Bila satu orang anak tidak boleh dinasab, dibinkan kepada pak, maka segala hak bapa gugur. Seperti hak untuk menjadi wali, tak ada. Maka walinya adalah hakim atau wali sultan. Kedua, hak mewarisi harta. Sama ada harta pak nak diwarisi oleh anak atau harta anak nak diwarisi oleh pak. Dua-dua tak ada dah. Maknanya kalau pak zina dia, pak betul pak yang berzina dengan mak dia tu mati, sekupang pun dia tak berhak untuk dapat. Harta pak dia hanya untuk anak yang sah. Manakala kalau anak dia ada harta, anak dia mati dulu, untuk pak ada bahagian dalam faraid. Kalau anak kita mati, kita ada bahagian kita, bahagian untuk pak. Tapi untuk anak zina, kalau itu anak zina dia tak dapat sekupang pun, kerana tak sabit nasab. Cuma satu benda sahaja yang sabit antara anak zina dengan pak zina, iaitu
isu mahram. Nak jadi wali tak boleh, nak mewarisi harta tak boleh. Tetapi anak zina dengan pak zina sabit. Sabit ni maknanya tetap mahram. Apa maksudnya? Dia tidak boleh kahwin dengan anak zina dia, dan hubungan dia dengan anak itu bebas dari sudut pergaulan dan aurat. Cuma mazhab al-Imam Syafi'i, sebagaimana yang disebut oleh al-Imam Nawawi, yang juga satu-satunya pendapat yang mengatakan apa? Mahram pun tak sabit. Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, kata Al-Imam Nawawi, pandangan yang paling benar dalam mazhab kami, mazhab Al-Imam Syafi'i, adalah mahram, hubungan mahram antara pak zina dengan anak zina tidak sabit. Maknanya apa? Maknanya anak zina boleh menikah dengan pak zina, pak dia lah. Tetapi pandangan ini ditolak oleh jumhur ulama, kerana ada hadis yang menyebut bahawa hubungan mahram sabit, tetap, maknanya tak boleh kahwin. Tapi bab lain tak ada. Okey, bila dia tak boleh nasab dengan pak, dia nak nasab dengan siapa? Dia dinasabkan dengan mak dia. Maknanya dinasabkan, dibinkan dengan mak dia. Tapi tak buhlah nama mak dia, bubuhlah nama-nama Tuhan, Abdul Rahman ke, Abdullah ke, tapi nasab dia adalah mak dia. Maknanya dia boleh mewarisi harta mak dia. Dan kalau mak dia ada anak lain, menikah dengan lelaki lain, boleh anak. Mereka, dia dengan adik-beradik atau anak mak dia yang lain tu dianggap seibu. Jadi bila seibu, mereka adalah semahram. Mereka adalah mahram. Walaupun ni anak accident, kan? Tetapi sekiranya yang berzina itu ada laki, dia pergi berzina dengan orang lain, dan dia ada laki, ataupun dia pergi berzina dengan orang lain, dia pergi kahwin dengan orang lain, benih itu bercampur. Boleh jadi benih laki zina, ataupun boleh jadi benih laki betul. Maka dalam hal ni macam mana? Sekiranya laki-laki yang sah tidak menolak dan tidak menafikan anak itu, maka boleh dinasabkan kepada dia. Faham tak? Benda ni berlaku di zaman Nabi. Seorang sahabat mai mengadu. Ni yang menikah tak dan 9 bulan beranak dah tu, kan? Dia kata 6 bulan beranak dah, dia kata, ataupun bawah pada 6 bulan beranak dah. Kita orang Melayu ni faham kan? Bila beranak bawah pada 6 bulan tu sahih anak jadi dulu kan? Bawah pada 6 bulan lah. Pasal kalau lepas pada 6 bulan tu tak pelik lah kan? Kalau dia beranak, bukan makan kenduri bulan 2, bulan 4 cukup kepala pula dah. Bulan 2 itu dia panggil makan kenduri, bulan 4 dia panggil makan kekah. Anak mana? Anak tu bulan 4 kekah dah. Dia kata hak ni jenis makan protein banyak, vitamin banyak, dia keluar dulu. Kita faham kan? Tapi dalam kes ini, kalaulah laki-laki itu dia tak kira, dia tak tolak, dia tak nak kata apa, beranak mai boleh bin dia, walaupun sebenarnya bukan anak dia. Kes ni berlaku zaman Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas, kan? Seorang sahabat mengadu kat Nabi. Dia kata anak perempuan tu anak orang lain, anak adik-beradik dia. Perempuan tu ada lelaki. Nabi kata apa? Al-walad lil firad
firash, anak itu mengikut siapa yang tidak dengan mak dia. Maksud Nabi, anak itu ikut siapa suami mak dia. Kawan tu main mengadu, tu bukan anak dia, anak adik-beradik dia. Perempuan tu mengandung anak adik-beradik dia, bukan anak kawan tu. Nabi kata apa? Al-waladu lil firash. Aku tak tahu. Yang aku tahu, anak itu siapa yang duk kata mak dia. Maknanya laki dia lah. Dalam hadis tu sebut anak tu beranak, subhanallah, sebiji macam muka kawan tu. Tak sama langsung kan pak dia. Keluar-keluar muka Tok Wan hang ni bukan muka pak. Tak apalah Tok Wan. Keturunan tu je. Keluar. Bila keluar, orang pi tengok tau. Pi tengok budak tu. Dia pun kata, subhanallah, memang muka macam yang dakwa, yang claim tu, yang mengaku kata anak dia tu, bukan anak dia beradik dia tu, bukan anak kau tu. Apa Nabi buat? Nabi kata sekali lagi, al-waladu lil firash. Hampa tak duduk tengok muka, duduk tengok hidung, duduk tengok bibir. Siapa yang tidur dengan mak dia, maknanya suami mak dia. Okey. Kawan tu kata apa tak? Dia tak kata apa, hampa tak duduk kalut. Untuk kes macam ni boleh dinasab dan dibinkan kepada suami sah, sekiranya suami sah itu tidak menafikan. Tuan-tuan, law tak boleh tau. Jabatan pendaftaran, jabatan yang buat keluar surat beranak dengan kad pengenalan, beranak korang pada 6 bulan, tak boleh bin dengan pak kau tu. Apa jadi pada budak ni? Nabi bagi, pasal Nabi fikir jangka panjang. Aib pak, aib mak, aib suami, aib anak. Bayangkan dia seorang, yang lain semua bin mat, dia bin lah. Dia kata pergi sekolah, dia kata awak kakak bin lah, yang lain bin mat. Mak dia kata tak ada apa, jabatan pendaftaran silap. 6-7 tahun kita boleh muhung. Apa akan jadi pada dia? Kalau kata pak kawan tu, dia pergi kata, ni anak saya. Dia kata kurang daripada 6 bulan. Tak ada anak saya. Nabi kata tulis nama dia. Ini hadis. Dan inilah fatwa negeri Perlis. Iaitu kurang pada 6 bulan. Kalau beranak, suami sah tak tolak, tak nafikan nasab, maka boleh dinasab dan dibinkan kepada si pak. Tapi untuk kes lain tak boleh nasab. Tak boleh. Boleh. Maknanya apabila kawan tu tak penafikan nasab, dibinkan dengan dia, wali, waris, harta, pusaka, semua boleh. Sebab dia sabit nasab. Dia tak nafikan nasab, lekat nasab. Bila lekat, yang lain automatik on. Kalau jadi ni hak ni lihat kamu ni punya dan 6 bulan dia boleh bin. Tidak ada masalah. Dia boleh bin. Bin laki-laki tu dibinkan dengan pak zina dia. Kalau satu perempuan macam mana? Perempuan ni kahwin dengan laki-laki yang berzina tu, kemudian anak dia, ya boleh. Dia maknanya kalau dia macam ni, kalau kita kes anak zina dia, tak boleh lah. Tapi kalau anak tu anak orang lain, tapi dia tak nafikan nasab, dia tak tolak kata anak dia, dia mengaku kata anak dia, kan? Nabi kata siapa yang mengaku terima kata tu anak dia, walaupun dia tahu kata bukan anak dia, dia tak ada masalah, dia tak nafi, dia tak petikai, maka sabit nasab. Bila sabit nasab, lekat nasab, harta, waris, wali, semua jalan.
Yang kita kata tak boleh warisi, tak boleh jadi wali ni yang tak sabit nasab. Tak sabit nasab ni anak zina ataupun anak yang laki tak mengaku. Ni boleh juga. Contoh li'an. Contoh li'an macam ni. Bini dia mengandung. Laki tu kata bukan anak aku. Perempuan tu kata anak hang. Laki tu kata bukan. Maknanya bila laki tu kata anak tu bukan anak dia, makna dia tuduh perempuan tu berzina. Maka apa yang agama suruh? Okey, hang kata tu anak laki hang. Laki hang tak mau terima kata tu anak dia. Lah hampa laknat. Sumpah laknat. Kau ni hang laknat laki hang laknat. Maknanya apa? Maknanya ini anak dia, ini anak dia, ini anak dia, ini anak dia. Kalau aku bohong laknat Allah ke atas aku. Laki pula balas, bukan anak aku, bukan anak aku, bukan anak aku, bukan anak aku. Kalau kata anak aku, laknat Allah ke atas aku. Maka agama pisahkan terus. Li'an ni lawan duk laknat. Mana boleh nak hidup dah kalau lawan duk laknat. Tak boleh nak pergi makan nasi kanak sekali dah. Lawan duk laknat. Maka apabila berlaku hukum tu, anak itu tak boleh dinasabkan kepada pak. Sebab dia nafikan nasab dia. Anak li'an tadi ni tak dibinkan dengan suami perempuan tu. Sebab suami perempuan tu tak mau terima. Maka bila dia tak mau terima, tak boleh dibinkan, tak boleh dinasabkan. Maka hukum lain, laki tu tak boleh jadi wali kat anak kawan tu, bini dia tu tak boleh mewariskan harta dia kepada anak kawan tu. Pak sanggup mana? Dia sanggup kalau dia tak ada masalah nak anak tu bin dengan dia. Dia tak ada masalah kan. Mana-mana mai tak ada bom muka dia. Nak buat macam mana ustaz? Dia sanggup. Last. Kita tak boleh buka merah. Sedangkan dalam misi ni banyak tak dulu kadang-kadang jana orang kita tengok umur 20 dengan 18. Jadi dia buat jadi mana? Dia itu anak juga tak boleh suami dalam pun. Dia macam ni tuan-tuan. Kan? Wanita ni memang Tuhan jadikan dia tak akan redha. Dia bukan tak redha dengan poligami. Dia tak akan setuju laki dia pun. Dia tak boleh tak redha dengan poligami. Dia murtad, dia kafir, dia tolak hukum Tuhan kan. Cuma saya nak bagi tahunya tuan-tuan, tak ada wanita yang akan setuju dengan laki dia kahwin. Tak akan setuju. Tak akan setuju dengan laki dia kahwin. Tak akan setuju. Pasal itu agama tak suruh tanya boleh tak boleh. Pasal tak akan ada. Aisyah radhiyallahu anha sendiri tak boleh terima. Tak boleh terima ni dia pun cemburu lah. Cemburu kan. Kan dalam hadis sebut sikit-sikit Nabi kata, masak macam Khadijah, baju macam Khadijah, perangai macam Khadijah. Tak ada orang lain kan? Mati dah tu. Aisyah kata, awak tak ada orang lain nak sebut. Kalau Aisyah pun tak boleh redha, takkan ada orang boleh redha. Redha ni maknanya tak ada orang yang tang lain. Kalau kita tanya bini macam mana dia ni, bagus tak bagus, bagus lagu mana pun, kalau tanya ada dia nak boleh tak boleh. Tapi kita kena faham dan pertama orang salah faham poligami ni. Pertama poligami ni orang salah faham apa? Satu, orang selalu sebut apa? Orang selalu sebut kata, tu tengok kahwin ramai, tengok jadi guna. Orang selalu ambil orang lain. Poligami ni dia bukan sunnah. Dia satu benda yang ada hukum wajib. Poligami ni dia boleh jadi 5 hukum. Wajib, haram, makruh, harus. Ada poligami yang wajib. Wajib ni macam mana? Dia ni memang seminggu pun tak boleh. Dia ni wajib poligami. Ada yang haram poligami. Apabila kalau dia kahwin memudaratkan hak baru dan lama. Haram dia kahwin. Poligami ni dia boleh hukum. Poligami ni kata ulama dia macam ubat lah. Kawan tu makan ubat darah tinggi lega. Kau ni makan ubat darah tinggi tak lega. Kawan tu poligami okey ya. Kau ni poligami tak okey. Kan?
Dia bukan salah ubat tu, dia salah orang yang makan. Itu saja. Apatah lagi tak dinafikan walaupun dalam nada gurauan, apa yang disebut oleh Bang Usuk tu memang itulah realiti. Yang bercerai hari ini adalah daripada golongan orang yang muda. Tuan-tuan bayangkan 18, 19, 20 itu yang bercerai lah ni. Kan? Bercerai. Maka sepatutnya orang-orang yang dia nak tolong, dia tolonglah. Dia tolong. Dak ni dia galak muhung bukan nak tolong dia memang mengalah. Mana ada orang kahwin tak galak? Mana ada orang kahwin tak galak? Muhung tak, saya bukan nak bertahan lagi-lagi. Saya pun insya-Allah lah kalau tak ada masalah saya tak akan berpoligami kan. Tak, saya nak habaqnya bila lelaki kita balik kita lelaki dia tu menikah dua galak nak memang tuan-tuan tak dinafikan ada niat nak tolong dan ada masa yang sama nafsu. Memang ada nafsu. Kan? Kita tak boleh kata muhung dia bukan nak tolong, dia nak galak. Galak tu ada, tetap ada. Tolong tu pun ada. Kan? Ada orang kata saya kahwin kerana Allah, bukan kerana nafsu. Hang ni lebih pada Nabi ya. Nabi pun bila satu orang nak kahwin, Nabi kata apa? Hang pergi tengok tu. Awak, hang pergi tengok. Kok tak elok, hang pergi tengok. Kalau hang rasa syok, hang kahwin. Jadi kita tak boleh nafikan. Cuma saya bagi tahu pada tuan-tuan, berlaku adil lah. Kita selalu duk sebut kan, laki-laki kalau nak kahwin banyak adil. Wanita juga kena bersikap adil. Kalau dia tahu kata suami dia boleh, dia kena bagi. Tak adil lah kita paksa laki kita adil, tapi kita bila orang tanya kita tak bagi. Kita zalim. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita, Allah Ta'ala berkat. Tapi dia syok lah, dia kata wanita ni pelik tau. Dia pelik apa tau? Bukan semua. Dia syok laki-laki dia usung perempuan lain daripada menikah. Ini realiti. Dia syok. Dia kata laki hang duk usung bujang tu. Usung pergi, dia pegang menikah. Macam mana hang boleh jawab macam tu? Macam mana boleh keluar daripada mulut seorang wanita beriman, dia usung pergi, janji dia tak menikah. Dia sanggup. Dia boleh kata macam tu. Dia kata usung pergi, biar pergi, janji dia tak menikah. Maknanya biar pergi dia berzina. Aku bukan kisah bab tu, aku kisah dia jangan menikah. Ini benda yang kita kena muhasabah oleh. Saya bukan sokong lelaki-lelaki, saya bukan sokong perempuan, terpulang pada tuan-tuan. Semua ini agama benarkan. Bila Tuhan buat, Tuhan tahu. Lemah kurangnya bukan balik pada sistem Tuhan, tapi balik pada manusia. Kan? Tak bolehlah satu orang tak boleh, orang lain pun tak boleh. Okey, ada dia nak suruh kita maklum. Dia tak ada tanya, dia pun okey. Dia seorang. Tuan-tuan yang hantar yang duk ikut, yang tulis nama tak dapat SMS tu, tuan-tuan bagi tahu sebab duit tuan-tuan tu kita dah bayar. Kalau tuan-tuan tak dapat, maknanya ada masalah. Kita tak mau, kita bayar tapi kita tak bagi. Haram hukum dia. Jadi kita minta bagi kerjasama. Yang dah bagi nama, dia tak dapat juga, kita minta malam ni kita buat announcement lah. Lepas tu kalau tak dapat juga, kita kira halal lah. Tak mau tuan-tuan tuntut di akhirat esok kita bagi duit, kita bagi nama, kita tak dapat hak, tuan-tuan tak dapat, saya tak mau tanggung. Last tuan-tuan bagi nama, sekiranya tuan-tuan masih lagi tak dapat SMS tu, kita akan perbetul. Kalau tuan-tuan tak bagi malam ni, kita anggap tuan-tuan terima, redha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan-soalan ni SMS esok kita jawab.